Okey murid-murid, so untuk video kali ini cikgu akan terang tajuk 5.4 ubat-ubatan dan bahan kosmetik. So apa yang akan murid pelajari di bawah tajuk ini ialah mesti kena menjelaskan contoh jenis ubat, fungsi, kesan sampingannya. Okey. Jadi murid kena tahu contoh-contoh ubat, apakah fungsi ubat tersebut dan apakah kesan sampingan dia. Kemudian mewajarkan, mewajarkan bermaksud apakah kebaikan kegunaan ubat tersebut dan apakah keburukan kegunaan ubat tersebut. Sebab apa? Sebab ubat-ubatan dan jadi kosmetik ni kalau digunakan secara berlebihan ataupun tidak mengikut had yang ditetapkan, dia boleh menjadi keburukan. Okey, seterusnya kena menjelaskan dengan contoh bahan kosmetik. Okey, ni di bawah tajuk kosmetik. Kena tahu contoh dan bahan dia. Kemudian mewajarkan penggunaan bahan kosmetik. Sama juga macam ubat-ubatan tadi. Kalau digunakan dalam kadar yang tepat, apakah kebaikan dia? Kalau digunakan dengan cara yang salah, apakah keburukan? Okey, so kita tengok dahulu ubat-ubatannya. Jadi, apakah ubat-ubatan? Ubat ni adalah bahan kimia yang digunakan untuk membantu kita merawat ataupun mencegah penyakit. Dia ubat. Okay? Dan ubat ni boleh dikelaskan kepada ubat tradisional dan ubat moden. Okay, kita pergi dahulu kepada ubat tradisional. Ubat tradisional dia adalah ubat-ubatan yang diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan herba ataupun haiwan dan tidak diproses secara kimia. Okay, kena ingat dia bukannya tiada bahan kimia, dia tidak diproses secara kimia. Jangan salah faham. Kadang murid-murid ingat, ubat tradisional tiada bahan kimia. Bukan. Kimia ni di mana-mana ada dalam badan kita. Ada kimia, dalam tumbuhan ada bahan kimia. Ya? Dia tidak diproses secara kimia. Okay? Kemudian ubat tradisional dia disediakan dengan menghancurkan bahan tertentu. Kemudian menggunakan lesung dan disapukan pada anggota badan yang sakit. Ada juga bahagian tertentu tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan direbus untuk mendapatkan patinya dan diminum. Kemudian evolusi pemprosesan dan dipasarkan dalam bentuk kapsul. Ya. Jadi ubat tradisional biasanya ada dua. Sama ada digunakan pada luaran ataupun digunakan pada dalaman. Kalau luaran biasanya kita akan hancurkan dia dan sapu pada anggota badan yang sakit lah. Kalau dalaman biasanya kena rebus dan kita minum air tersebut. Dan zaman moden sekarang ubat tradisional ni juga boleh didapati dalam bentuk pil ataupun kapsul. Okay? Tujuannya adalah mudahlah untuk pengguna untuk makan dan telan ubat tersebut. Sebab kadang-kadang kalau ubat tradisional ni rasa dia pahit. Bila dah dalam bentuk pil, kita telan, kita tak rasa pahit tersebut. Okey, apakah contoh ubat-ubatan tradisional? Contohnya ialah halia. Okey, contohnya ialah halia. Kalau bahasa saintifiknya adalah Zingiber officinale. Okey. Jadi apakah fungsi halia? Halia ni biasanya kita gunakan untuk menyingkirkan angin dalam badan. Okey. Kemudian halia juga boleh mencegah selesema. Halia juga boleh memanaskan badan, ya. Apa lagi ubat tradisional yang lain? Lidah buaya. Okay, lidah buaya ni digunakan untuk luaran lah. Biasanya untuk merawat penyakit kulit, kemudian dia melegakan luka ataupun luka yang melecur ataupun terbakar. Jadi kalau dekat rumah murid-murid ada lidah buaya ni dia satu daun yang dia ada dulu. Dia spesies macam pokok kaktus juga. Dan dalam dia macam ada gel. Okay. Kemudian ginseng ni untuk apa? Untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan, kemudian merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Okey, ginseng ni selalunya dia untuk minum lah. Dia akan rebus dan kita akan minum dan rasa dia pahit. Sebenarnya apa fungsi dia? Dia melancarkan perjalanan darah kita. Sebab itulah dia boleh merendahkan tekanan darah. Sebab darah kita jadi lancar. Kemudian dia boleh merendahkan paras kolesterol. Kolesterol ni dia lemak di dalam saluran darah. Okay, asam jawa buah-buahannya dapat melegakan batuk. Yes, ya. Antara
cara nak menghilangkan batuk ataupun melegakan batuk asam jawa. Kemudian dia juga boleh mencerahkan kulit. Okey, so seterusnya. Okey, kita tengok pula ubat moden Okey, so kalau ubat moden, okey. Tengok perkembangan pesat dalam bidang penghasilan ubat melalui teknologi baru seperti bioteknologi, nanoteknologi dan kejuruteraan genetik memungkinkan industri penghasilan ubat-ubatan moden. Okey. So di sini adalah contoh ubat moden yang wajib murid hafal. Okey, iaitu analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. So kita tengok satu Okey, apakah dia analgesik? So ini yang penting. Murid kena ingat analgesik ni kena ingat contoh dia apa. Okay? Analgesik ialah ubat moden. Tapi contoh dia apa? Kadang-kadang soalan suruh nyatakan. Berikan contoh analgesik. Kena ingatlah ya. Aspirin, paracetamol dan Codeine. Paracetamol ni adalah Panadol. Dia adalah di bawah analgesik. Jadi apa fungsi analgesik? Okay, tengok aspirin dan paracetamol nak melegakan sakit dalam keadaan segar. Dalam keadaan sedar. Kalau Codeine dalam bahasa Inggeris kita panggil Codeine, melegakan sakit rawatan batuk dan cirit-birit. Okay, kalau Codeine ni biasanya dia boleh melegakan batuk dan juga cirit-birit lah. Okey, cara penggunaan dan kesan sampingan. Okey, analgesik. Okay. Dia mestilah diambil mengikut preskripsi doktor. Okay. Contohnya, aspirin bersifat asid, tidak sesuai bagi pesakit gastrik atau diberikan kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan ulcer perut. Okey, kelas. Ini penting Pernah ditanya dalam exam pasal analgesik. Pasal aspirin. Kenapa aspirin tak sesuai diberikan kepada kanak-kanak? Kadang-kadang soalan tanya. Jadi kena bagi tahu sebab aspirin adalah sejenis asid, okay? Tak boleh bagi dekat kanak-kanak, boleh menyebabkan ulcer perut. Terusnya paracetamol. Paracetamol ni Panadol Okey, kalau melebihi dos dapat menyebabkan kerosakan hati. Sebab itulah kalau paracetamol biasanya kalau orang dewasa doktor suruh makan sekali makan 2 biji. Kalau sehari 3 kali saja. Okay. Kalau berlebihan okay. Kalau berlebihan ni dia boleh menyebabkan penyakit lah, kerosakan hati. Okay, Codeine ni biasanya sinonim dengan ubat batuk lah. Dan seorang tu boleh menyebabkan mengantuk. Sebab tu kadang-kadang kalau kita makan ubat batuk ke ubat selesema, kita akan rasa mengantuk. Sebab tu adalah kesan sampingan Codeine. Okey. Apakah lagi contoh ubat moden? Seterusnya antimikrob. Okey, tu antimikrob tu ubat moden. Apakah contoh dia? Contohnya adalah antibiotik, antiseptik dan disinfektan. Okey. Okey, so kita tengok satu persatu. Apa dia antibiotik? Antibiotik ni adalah dia seperti penicillin dan streptomycin. Okey, so tu ada contoh antibiotik. Kemudian okey, itu adalah antibiotik Kalau antiseptik, dia adalah seperti hidrogen peroksida, iodin ataupun asid borik. Okey. Iodin ni apa? Iodin ni kalau bahasa kasar kita panggil dia ubat kuning. Ubat kuning Kalau siapa pernah terluka kan. So iodin. Kemudian disinfektan seperti alkohol dan formaldehyde. Kalau murid biasa kalau mula-mula kita nak kena cucuk dengan vaksin, doktor akan sapu dengan satu pelembab. Dia rasa sejuk je. Itu adalah alkohol. Dia untuk membunuh bakteria lah. Okay. So kita tengok pula antibiotik. Apakah fungsi dia? Membunuh ataupun merencatkan pertumbuhan bakteria. Okay. Kalau kita salah guna antibiotik, apa yang berlaku? Tengok antibiotik perlu dihabiskan supaya bakteria dibunuh. Jika tidak, bakteria menjadi imun kepada antibiotik dan penyakit akan ulang semula. Okey. Kat sini cikgu buat star. Soalan ini pun sering ditanya dalam exam. Soalan akan tanya mengapakah antibiotik perlu dihabiskan dalam masa yang telah ditetapkan.
Biasanya murid-murid kalau doktor bagi antibiotik dia akan kata okey dalam masa 7 hari mesti kena habiskan. Ya. Kenapa kena habiskan? Sebab apa? Dia kata bakteria akan menjadi imun kepada antibiotik, jadi penyakit akan berulang semula. Okey. Sebab tu kena habiskan. Next time kalau kita nak ambil antibiotik, kena ambil dos yang lebih besar. Sebab dia dah imun tadi. Okey, kemudian kita tengok pula antiseptik tadi. Antiseptik digunakan di dalam bahagian luar badan. Kita tak makan, tak minum dia di luar badan saja. Apakah cara penggunaan dan kesan sampingan antiseptik? Dia disapu pada bahagian luaran sahaja dan tidak dimakan. Okey, itu adalah antiseptik. Okey. Contohnya macam cikgu bagi tahu tadi, iodin kan. Disapu dekat luar saja. Okey, next kita ada disinfektan. Contohnya alkohol dan juga formaldehyde. Okey, disinfektan ni adalah tujuan dia adalah memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem perparitan. Okay. Dia nak memusnahkan patogen. Patogen ni apa? Patogen ni adalah virus yang dibawa oleh pembawa. Okay. Okey, so apakah cara penggunaan dan kesan sampingan? Okey, disinfektan ni ada setengah orang dia akan ada alahan dan alahan dia boleh membawa maut. Pesakit dengan alahan penisilin akan diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaannya. Okay. Kalau murid biasa pergi klinik lah, okay, cikgu tahulah semua orang pernah pergi klinik. Dan biasanya sebelum dapat ubat, doktor akan tanya, ada alahan tak dengan mana-mana ubat? Ya? Seterusnya, ubat psikotik. Dah nama pun psikotik kan, apa maksud dia? Okay, pertama sekali tengok contoh. Contohnya adalah haloperidol, chlorpromazine, clozapine. Okay. Apakah fungsi ubat psikotik ni? Dia adalah untuk merawat psikosis, iaitu gejala penyakit mental, okay, yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar ataupun mempercayai perkara yang tidak nyata. Okay. So, ubat psikotik ni biasanya dia untuk orang yang ada penyakit mental lah. Kadang-kadang cakap sorang-sorang, ya. Kadang-kadang dia terdengar ada bisikan dekat telinga dia padahal tak ada orang pun, ya. Kemudian cara guna dan kesan sampingan, okey, dia mestilah diambil atas preskripsi doktor. Doktor akan tetapkanlah sehari makan sekali ke, sehari makan 3 kali ke, sebelum makan ataupun selepas makan, ya. Kemudian dia boleh mengakibatkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal. Dan seterusnya boleh mengakibatkan kejang dan menggeletar. Okay, ni kalau kesan sampingan lah, kalau ambil dalam kadar yang berlebihan. Okey, seterusnya anti-alergi. Contohnya antihistamin. Ni contoh. Apa fungsi dia? Melegakan hidung yang berair dan kegatalan. Ni kalau kita selsema kan. Okey. Cara guna dan kesan sampingan hanya boleh diambil atas preskripsi doktor. Okey, sama mesti atas preskripsi doktor. Boleh mengakibatkan mengantuk dan ubat-ubat antihistamin juga dapat menyebabkan mulut terasa kering. Xerostomia nama saintifik dia. Dan gangguan penglihatan, sembelit jika diambil pada kos yang tinggi. Okey, itu adalah anti-alergi. Seterusnya adalah corticosteroid. Kan? Susah nak sebut. Okey, yang ni contohlah betamethasone, Valerate ataupun prednisolone. Okey, yang ni tak perlu hafal lah ya. Yang ni jarang lah ditanya. Okey, cuma kena tahulah fungsi dia. Fungsinya adalah memberikan kelegaan bagi kawasan yang radang, mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tidak balas alergi, asma ataupun serta artritis. Okey. Okey, nampak ni kalau ada keradangan, kalau ada keradangan dekat kulit dan sebagainya lah. Okey. Apa lagi? Okey, kemudian hanya boleh diambil atas preskripsi doktor. Pengambilan jangka masa panjang menyebabkan muka sembab, tekanan darah tinggi dan meningkatkan kandungan gula darah. Jadi corticosteroid ni dia tak sesuai lah kalau diambil secara kerap. Okey, sebab dia boleh meningkatkan kandungan gula darah, boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, banyak side effect. Okey. Keberkesanan dan penyalahgunaan ubat. Ubat-ubatan moden dan tradisional dapat digunakan untuk merawat pelbagai jenis penyakit termasuk penyakit yang sama.
namun tahap keberkesanan mungkin sedikit berbeza. Okey, ini antara ubat-ubatan moden dan ubat tradisional lah. Ya. Ia boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Keberkesanannya mungkin tak sama. Okey, berbanding dengan ubat moden yang menjalani pelbagai ujian klinikal sebelum boleh digunakan, setengah ubat tradisional tidak mempunyai apa-apa data kajian untuk ditentusahkan akan keberkesanan dalam rawatan. Okey. Benda ni semua penting, dia pernah keluar dekat soalan AC. Okey. Dia akan tanya pendapat lah, apakah kelebihan antara ubat tradisional dan ubat moden. Okey. Dia akan tanya pendapat ataupun tidak menggunakan ubat moden. Jadi kalau soalan dalam kimia ada tanya pendapat, biasanya jawapannya ada dua. Setuju boleh, tidak setuju pun boleh. Kalau setuju kena bagi sebab apa, kalau tak setuju. Okay. Contohnya kalau murid kata tak setuju guna ubat moden. Kenapa? Sebab dia tidak menjalani lagi pelbagai ujian klinikal yang dan belum disahkan lagi. Ya. Kalau yang ubat moden dia dah menjalani pelbagai ujian dan telah disahkan keberkesanan dia. Lagi seterusnya, ini menyukarkan untuk melakukan pemantauan dan penggunaan dos rawatan yang betul. Ini kalau kita guna ubat tradisional lah. Yang pertama, dia tak menjalani ujian klinikal. Kemudian dia tak ada apa-apa data lagi. Jadi susah nak lakukan pemantauan dan tak tahu nak tetapkan dos dia berapa banyak. Tu masalah ubat tradisional. Kita tak tahu berapa banyak kena ambil. Kemudian, penggunaan dos yang tidak tepat akan memberikan kesan yang tidak sepatutnya kepada rawatan dan dapat menjurus kepada penyalahgunaan ubat-ubatan. Penyalahgunaan ini tidak hanya melibatkan ubat-ubatan moden sahaja, malah turut merangkumi ubat-ubatan tradisional. Okey. Okey. So inilah masalah kalau sesetengah ubat itu tidak menjalani ujian klinikal. Ya, sebab apa? Sebab kita tak tahu dos yang tepat tu berapa boleh digunakan. Dan kita kena ingat, ubat ni dia ubat tradisional ke, ubat moden ke. Okay, kalau dos yang berlebihan, dia akan memberikan kesan tak baik pada badan kita. Ya. Contohnya apa ni? Ni ada contoh ubat-ubatan lah. Yang cikgu dah terangkan tadi ya. Contohnya Kodina. Kodina ni ubat batuk ataupun ubat selsema. Kalau dia ambil dalam kuantiti yang berlebihan, dia boleh menyebabkan ketagihan. Okay. Sebab itu kalau murid-murid pergi ke farmasi luar kalau kita nak beli ubat batuk, dia tengok mata kita merah-merah kan, hidung semua macam penagih dadah, biasanya doktor tu dia tak nak jual dekat kita. Okay, sebab ada setengah orang dia ketagih ubat batuk. Okey, seterusnya tadi ubat-ubatan kan, ini kosmetik. Okey, kosmetik ni cikgu akan terangkan pada video yang akan datang ya.